Seterusnya kita pergi tentang solat. Okay, ini pun sudah di-cover dalam apa tu kertas kerja kan. So saya okey. So ilmu saintifik dalam ibadah solat yang pertama bagus untuk jantung, menenangkan otak semasa tumakninah, dapat mengurangkan tekanan dan juga pergerakan otot yang satu senaman lah. So, kalau kita tengok kaitan antara jantung dan kardiovaskular, apa tu pergerakan rukuk, sujud dan duduk dapat memberikan keadaan rehat pada jantung. Okey. Um, Memanjangkan waktu sujud akan menghasilkan kadar denyutan jantung paling lemah. So, maknanya paling relax lah kan. Sebab apa? Sebab kedudukan kepala lebih rendah pada jantung. Maka jantung tak perlu kerja keras untuk pump darah ke otak. Kan? Sebab dia turun je kan. Okey. Menurut Abdullah Al-Qari, menuruni sujud menyebabkan tulang dada terangkat. Okey, so apabila pergerakan diteruskan ke hadapan, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang kan. Menjadikan kita menghidup udara bersih. Okey. Seterusnya tentang gelombang otak. Okey, so sebagai semasa contohnya semasa tumakninah. Okey, tumakninah ni bila? Lepas rukuk sebelum kita sujud. Okey. So semasa tumakninah ini gelombang otak mencapai tahap ketenangan melalui ujian ke atas gelombang alfa, beta dan gamma. Okey, so solat dapat mengekalkan tahap kestabilan mental dan emosi, seterusnya meningkatkan penumpuan daya ingatan. Okey, sebab bila otak berada pada situasi yang optimum, sebab tu dia dapat meningkatkan penumpuan daya ingatan. Mungkin juga ini kalau kita nak relate kan, mungkin juga sebab apa? Sebab kita ni biasanya time solat lah baru kita ingat barang kita tinggal kat mana kan, atau kita terlupa nak buat apa hari tu kan. Mungkin dia ada kaitan kat situ sebab otak itu berada pada tahap yang tenang kan. Okey, kita tengok kajian oleh Eng Siu Chok. Okey, so dia berkata perubahan kimia berlaku apabila otak aktif. Okey, so ini diguna ECG. ECG untuk dia nak ukur isyarat otak daripada aktiviti elektrik. Okey, so menurut Eng Siu Chok ni, dia kagum terhadap hasil kajian yang dilakukan apabila mendapati keadaan dan pemikiran orang selepas bersolat tenang dan menyamai keadaan selepas bangun tidur kan. Sebab biasa kita bangun tidur kita relax kan. Tapi untuk orang yang bersolat pun sama kan. Okey, tapi dia emphasize, dia tekankan tentang keadaan tumakninah, iaitu keadaan berdiri setika sebelum sujud kan. Okey. Dan dia juga berkata solat ini meningkatkan penumpuan terhadap satu perkara. Okey, seterusnya tentang otot. So bila kita solat ni, kita berdiri, kita rukuk, kita sujud, dia duduk, dia mempengaruhi fungsi dan kekuatan otot dan dia memang macam sentiasa bergerak kan, macam exercise lah kan. So pergerakan secara relatif antara sendi ni menyebabkan otot dalam keadaan mengecut, santai dan mengembang. Okey, so sebab dia movement dia sentiasa dia mengembangkan unsur daya tahan otot supaya lebih kuat dan elastik. Okey. Dan ketika sujud, otot dan urat juga mengembang dan kuat bagi membantu pengaliran darah untuk memberi tenaga ke seluruh badan. Okey. Okey, kalau kita tengok kajian oleh Profesor Dr. Wan Abu Bakar Wan Abbas berkaitan aktiviti otot, beliau mengatakan manusia ni kalau ikut perlu sentiasa melakukan regangan dan senaman kerana otot ini menjadi lebih kuat apabila selalu digunakan. Dan dia kata solat yang membabitkan gerakan tubuh seperti berdiri, tunduk dan bongkok ini menyamai senaman ringan. Okey, so dia kata umat Islam ni beruntung kerana solat yang wajib dilakukan setiap hari menyamai aktiviti senaman dan regangan yang memperkuatkan sistem otot dan fizikal tubuh. Okey. Kajian oleh Dr. Fatimah Ibrahim pula mengatakan komposisi tubuh ini mengandungi 4 komponen utama. Okey, itu tisu aktif, tisu tulang, komponen air dan lemak. Okey. Menurutnya model untuk mendapatkan komposisi tubuh terbaik adalah dengan melakukan 5 perkara. Okey, iaitu solat 5 kali sehari, memahami maksud bacaan dalam solat, solat berjemaah, rukuk dengan betul iaitu 90 darjah dan melentikkan jari kaki ketika duduk antara sujud dan tahiyat akhir.
Okey. So kajiannya mendapati orang yang solat berjemaah mempunyai kesihatan yang lebih baik berbanding orang yang bersolat sendirian. Okey, sebab apa? Sebab adanya sebab badan kita ni ada charge kan. So bila badan itu bergeser, kita transfer lah charge positif dan negatif tu untuk kita neutralkan. Ni contohnya lah kan. So apa tu, mungkin kita tidak ada charge yang mungkin kita charge positif kita lebih kan, atau negatif kita lebih. So bila kita solat itu bergeser dengan orang lain tu, kita boleh dapat keseimbangan kan. Tapi dalam situasi COVID ni tak boleh lah nak solat rapat kan. Tapi kita boleh juga mencapai, kita boleh transfer charge itu melalui kegiatan sujud contohnya. Okey. Okey, so solat juga dapat membantu memulihkan dan mengembalikan kenormalan fungsi akibat otot erector spina bagi sakit pinggang. Okey, so dia dapat kurangkanlah masalah sakit pinggang. Okey. Okey, seterusnya isu kesihatan dan tenaga batin. Okey, so sebab solat ni dia dapat membantu sistem andrologi dan meningkatkan kekuatan tenaga batin lelaki. Sebab apa, bila kita ada movement dalam solat tu, dia dapat mengaktifkan otot lantai pelvic. Ini macam exercise pelvic punya ni lah kan, bahagian punggung. Okey, dia seterusnya dapat melancarkan pengaliran darah dan mengurangkan masalah disfungsi ereksi atau mati pucuk. Okey, so dia dapat membantu ini dalam lelaki untuk penghasilan benih dan pertumbuhan kesuburan. Tapi bagi wanita pula, dia dapat mengurangkan kesan hormon prolaktin yang menyebabkan kemandulan. Seterusnya untuk wanita hamil. Okey, so sebab wanita hamil ni bila dia solat pun, dia macam satu exercise juga. Dia macam membantu otot dia bergerak kan. Okey, so apa tu, kalau kita tengok dia memberikan peha, memberi kesan kepada otot melentur untuk kaki dia. So mungkin mempermudahkanlah untuk bersalin kan. Lepas tu pergerakan otot di bahagian badan juga dapat menjadikan buah dada itu lebih ready lah untuk penyusuan bayi kan. Okey, dan rukuk dan sujud itu dapat meningkatkan peredaran darah ke rahim kan? Sebab ada movement otot tu, so darah pun beredar lah ke situ. Untuk wanita haid pula ada langgan solat. Sebab apa? Kalau kita tengok pergerakan badan dan otot dalam solat ini berbahaya bagi wanita haid kan? Sebab dia akan meningkatkan peredaran darah ke rahim. Kalau darah meningkat beredar ke rahim, lagi banyaklah darah haid tu akan keluar kan. So ini akan menyebabkan bukan setakat darah haid keluar, tapi kehilangan juga darah bersih kan. Itu isu dia. Okey, so bila kurang darah, dia terdedah kepada pelbagai isu, contohnya lelah, kadar emosi turun naik dan anemia. Okey, sebab kurang zat besi. Okey.